TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sekarang sedang menonton Sukses SPM 2022 di Didik TV KPM. Nama saya Hanif Sean. Apa khabar murid-murid di rumah? Saya harap semuanya sihat-sihat belaka dan juga calon-calon SPM kita semuanya dah sedia untuk menjadi cemerlang saya pastinya. Hari ini mata pelajaran yang sama-sama kita akan belajar sangat penting, ilmunya boleh digunakan dalam kehidupan seharian dan juga dalam pembinaan kerjaya. Kenapa? Boleh melahirkan reka bentuk yang begitu kreatif dan juga sebagai contoh bahan-bahan komunikasi yang sangat penting untuk syarikat dan juga untuk diri sendiri. Tentunya mata pelajaran produksi multimedia, dan kalau nak tahu siapakah guru yang akan mengajar kita, jom sama-sama kita saksikan profil beliau. Baiklah, kita sudah saksikan siapakah guru kita, iaitu Cikgu Aisyah. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Cikgu dengan merah membara hari ini begitu cantik. Saya pasti Cikgu sihat. Sihat, alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Hanif sihat? Saya juga sihat Cikgu, alhamdulillah. Dan Cikgu, sebenarnya bukan kita berdua saja hari ini. Kita juga ada jurubahasa kita, iaitu Cikgu Saiful. Apa khabar Cikgu Saiful? Cikgu Saiful juga sihat-sihat belaka itu ya, alhamdulillah. Dan Cikgu Aisyah, sebenarnya hari ini dalam pembelajaran kita juga ada 4 murid dalam talian. Boleh Cikgu perkenalkan murid-murid kita? Okey Hanif, jom saya perkenalkan murid saya. Yang pertama ialah Hasnawi. Okay, Hasnawi, lambai sikit Hasnawi. Okey, murid yang kedua adalah Sofia. Sofia, lambai sikit. Dan murid yang ketiga adalah Firzana. Firzana, lambai sikit. Okey, mereka lah yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Baiklah, mereka juga sangat bersemangat tu, calon-calon SPM kita yang cemerlang ni Cikgu. InsyaAllah. Cikgu, amin. apakah topik yang sama-sama kita akan belajar dalam mata pelajaran produksi multimedia hari ini? Okey, terima kasih Hanif. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua sekali murid-murid cikgu yang berada di seluruh Malaysia. Okey, untuk hari ini kita akan pelajari satu topik, iaitu pembangunan produk multimedia. Okey, di dalam topik kita ini, alright, kita akan mempelajari bagaimana sesuatu produk multimedia itu hendak dibangunkan. Kerana apa Hanif? Kerana jika kita ingin membangunkan produk multimedia, kena secara sistematik. Kita ada langkah demi langkah. Bukannya kita fikir terus boleh dapat buat. Tak. Kita kena ada langkah. So hari ini, cikgu akan terangkan mengenai cara-cara, step dia, langkah-langkah untuk menghasilkan produk multimedia. Apa itu produk multimedia? Nanti cikgu akan terangkan. Okey, jadi murid-murid semua, cikgu suka hendak mengingatkan bahawa subjek kita ini adalah subjek tingkatan 5, modul yang ke-7. Okey, standard pembelajaran kita untuk hari ini ialah kita cover untuk 2, iaitu analisis keperluan projek dan juga reka bentuk produk multimedia. So Hanif, boleh saya teruskan? Silakan Cikgu. Okey, kita akan pergi kepada analisis keperluan projek. Okey, untuk analisis keperluan projek, kita ada 5 fasa yang terlibat. Okey, yang pertama ialah analisis keperluan. Yang kedua, kita ada reka bentuk. Yang ketiga, kita ada implementasi. Yang keempat, kita ada pengujian dan penilaian. Yang kelima, kita ada pembungkusan dan pengedaran. So Hanif, ini adalah fasa-fasa yang perlu kita lalui semasa kita hendak bangunkan produk multimedia. Jadi saya ada singkatan. Kita punya, apa orang kata, petua untuk mengingat, iaitu saya gunakan singkatan ARIP. A-R-I-P-P. Sesiapa yang nama Arif tu janganlah perasan pula ya, okey? So A untuk analisis, R untuk reka bentuk, I untuk implementasi, P untuk pengujian dan penilaian, P lagi satu untuk pembungkusan dan pengedaran.
Okey, kita tengok satu persatu, Hanif. Boleh cikgu. Okey, untuk analisis keperluan. Okey, yang ini penting ya, murid-murid semua. Step yang pertama untuk apa-apa produk yang kita buat, step yang pertama memainkan peranan yang penting. Okey, pada fasa ini, pasukan pembangun akan mengenal pasti keperluan produk yang akan dibangunkan, perkakasan yang akan digunakan, ahli pasukan produksi serta sasaran pengguna produk tersebut. Contoh, saya nak menghasilkan CD interaktif murid-murid tahun 4. Jadi, saya nak tahu siapa sasaran saya. Adakah hanya untuk kepada murid aliran perdana ataupun saya nak buat juga untuk aliran murid berpendidikan khas, berkeperluan khas. Itu sasaran kita. Dan kita kena tahu siapa ahli pasukan produksi kita. Dekat sinilah fasa yang paling penting. Okey? Yang kedua, di sini jugalah murid-murid akan belajar cara macam mana kita nak hasilkan kertas cadangan. Kenapa kita nak hasilkan kertas cadangan? Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Okey? Yang ketiga, kita nak kenal pasti sumber bahan mentah yang akan digunakan seperti grafik, audio, animasi dan skrip. Okey, bahan-bahan mentah ini kita perlu tahu. Grafik yang bagaimana mesti kena mengikuti sasaran kita. Kalau kita kata nak buat CD interaktif untuk kanak-kanak berumur 5 tahun, bahan grafiknya mesti yang menggunakan warna-warna yang terang, warna-warna yang cerah. Okey? Okey, next. Di sini jugalah kita akan menjalankan sesi temu bual, soal selidik, pemerhatian untuk mengetahui keperluan pengguna. Sebab itulah kita kata analisis keperluan adalah fasa yang paling penting. Okey, fasa yang kedua iaitu reka bentuk. Okey, di fasa ini kita akan melukis carta alir. Carta alir inilah yang akan kita gunakan untuk menghasilkan produk akhir kita nanti. Okey, seterusnya di fasa ini jugalah kita akan melakar papan cerita. Okey, next. Di sini jugalah kita akan mereka bentuk antara muka pengguna. Maksudnya kita akan melakar bagaimana interface kita, bagaimana bahan akhir yang orang nak tengok nanti. Contoh saya nak buat laman web, macam mana nanti orang nak tengok produk akhir tersebut. Itu ialah interface antara muka pengguna yang akan melihat bahan kita nanti. Okey? Okey, step yang ketiga adalah implementasi. Okey, pada fasa ini pasukan pembangun akan memilih perisian pengarangan yang sesuai. Okey, dan juga pada fasa inilah kita akan integrasikan ke semua elemen multimedia untuk menghasilkan produk tersebut. Okey, bila dah buat, kita kena uji pula kita punya produk kita. Fasa inilah kita akan buat pengujian dan penilaian. Okey, kita akan laksanakan ujian alfa dan beta. Okey, penilaian ni kita akan buat sepanjang proses pembangunan produk dan selepas produk itu siap. Okay, next, fasa yang terakhir, pembungkusan dan pengedaran. Melaksanakan proses penyerahan produk multimedia kepada pengguna akhir. Okay, kita juga akan hasilkan CD penerbitan di laman web, kios, aplikasi mudah alih ataupun medium lain, dan kita akan hasilkan pembungkusan. Pembungkusan sangat penting sebab kalau orang tengok pembungkusan itu menarik, itulah yang akan membuatkan pelanggan atau pengguna hendak tahu macam mana kandungan dalam dia. Okey. Setakat ni semua faham? Hasnawi dan Fizana? Faham Ada apa-apa soalan? Tak ada? Okey. Kalau tak ada soalan, cikgu nak bagi soalan. Okey. Sekarang kita nak uji minda murid-murid kita. Okey, kita ada satu soalan. Soalan pertama, senaraikan 5 fasa pembangunan produk multimedia. Okey, cikgu nak minta Firzanah tolong sebutkan ke-5 fasa pembangunan produk tersebut tanpa melihat nota. Mengikut turutan ke cikgu? Mengikut turutan. Gunakan Arif tadi. Yang pertama, analisis. Okey. Okey. Analisis keperluan, Alright. reka bentuk, Okey. implementasi, Betul. pengujian dan pengedaran, Pengujian dan pengujian dan penilaian, betul.
Pembungkusan dan pengedaran. Okey, betul. 5 markah untuk Firzana. Okey, Hanif, apa Ya, cikgu. akan jadi seandainya ya, ada calon-calon SPM yang menjawab soalan kita ni, contoh fasa yang pertama dibagi analisis sahaja. Dia tak akan diterima. Kita kena buat terus penuh analisis keperluan, reka bentuk, implementasi. Contoh yang keempat ni murid tulis pengujian sahaja. So, markah tidak akan diterima. Kita hanya akan beri markah berdasarkan nak penuh, fasa penuh. Pengujian dan penilaian, pembungkusan dan pengedaran. Kalau calon tulis pengujian sahaja, kita bagi kosong, markah tidak akan dikira. Kalau murid tulis hanya pembungkusan sahaja, markah tidak akan dikira. Okey, untuk soalan seterusnya. Yang berikut merupakan fasa pembangunan produk multimedia. Tulis A, B atau C di dalam ruang jawapan yang disediakan berdasarkan pernyataan yang betul. Okey, soalan dia tulis A, B atau C. Sini kena faham tulis A, B atau C. Jadi, murid-murid semua, calon-calon semua, jangan kamu tulis dekat jawapan nanti reka bentuk, analisis keperluan. Tak ada. Kamu kena tulis jawapan dekat ruang jawapan ni A, B ataupun C. Okey, saya minta Sofia jawab untuk soalan ini. Terus bagi jawapan. Fasa pembangunan produk multimedia yang pertama, melukis carta alir. Yang pertama A, Yang pertama A. yang kedua B, yang ketiga C. Okey, yang kedua B, yang ketiga C. Okey, semua jawapan Sofia bagi saya betul. Jadi, kalau dia jawab macam ni Hanif, saya bagi 3/3. Seandainya murid saya dia jawab A, reka bentuk. Okey, dia jawab reka bentuk, saya bagi kosong. Dia jawab B, analisis keperluan. Padahal ini jawapan dia betul, tetapi tidak mengikut kehendak soalan. Jadi, kita tidak boleh beri mereka markah. Sebab itu, dalam peperiksaan kena, kalau boleh bawalah highlighter ataupun pen merah ke, gariskan perkataan yang penting. Itu tips dia, gariskan perkataan yang penting ataupun highlightkan perkataan yang penting dan kamu jawab ikut kehendak soalan. Jangan derhaka. Kalau soalan minta tulis A, B atau C, ikut. Okey. Menarik tu Cikgu Aisyah ya. Saya rasa itu sangat penting. Seperti Cikgu Aisyah katakan, jangan derhaka kepada kehendak soalan, itu sangat penting. Dan juga ingat tips yang telah diberi oleh Cikgu Aisyah tadi, iaitu ARIP, ARIPP untuk fasa pembangunan produk multimedia. Sambil kita ingat-ingat balik tu, kita di sini akan berehat sebentar. Pastikan anda jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Sukses SPM 2022 di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Sukses SPM 2022 di Didik TV KPM. Hari ini kita sedang belajar sama-sama mata pelajaran produksi multimedia dan topiknya ialah pembangunan produk multimedia. Kita akan memberikan fokus kepada anggaran kos dan kertas cadangan. Sangat penting itu, dan bersama saya ialah Cikgu Aisyah. Cikgu, bagaimana ni Cikgu anggaran kos dan kertas cadangan? Okey Hanif, sebelum saya nak terangkan tentang anggaran kos, kita kena tahu juga jenis kos. Okey, so saya teruskan. Silakan Hanif, Cikgu. izinkan saya. Okey. Jadi murid-murid tadi kita dah kenal, okey, 5 fasa pembangunan produk multimedia. Kita teruskan dengan jenis-jenis produk multimedia. Kita ada 4 jenis produk multimedia. Yang pertama, kios maklumat. Yang kedua, CD ataupun DVD. Yang ketiga, kita ada berasaskan web. Dan yang keempat, kita ada aplikasi mudah alih. Okey murid-murid, cikgu memang mohon sangat kamu tolonglah ingatkan yang ini ya. Bila cikgu bagi soalan dekat murid cikgu sendiri pun mereka sukar untuk mengingati. Mereka keliru. Jadi senang je kamu nak ingatkan. Yang pertama, kios maklumat. Yang kedua, CD ataupun DVD. Yang ketiga, berasaskan web. Berasaskan web tu maksudnya laman web. Apa-apa sahaja laman web, itulah yang kita katakan berasaskan laman web. Tak kiralah laman web pembelajaran ke, laman web hiburan ke, laman web pelancongan ke, itu semua kita panggil sebagai berasaskan web. Dan yang terakhir adalah aplikasi mudah alih. Yang dekat dengan kamu. Yang dekat dengan kamu ialah telefon kamu. Di telefon kamu, kamu akan download, kamu akan muat turun melalui orang kata pelbagai platform yang ada platform Cikgu, yang ada. Okey, sama ada Android ataupun sebagainya.
Okey. Seterusnya, kita kena kenal pasti bila kita dah buat kita punya produk, kita nak publish, nak beri pada mereka-mereka pengguna-pengguna kita ni secara atas talian ataupun luar talian. Okey, mode atau platform merupakan medium yang digunakan untuk mempersembahkan produk kepada pengguna yang terdiri daripada dalam talian dan luar talian. Kita ada dua sahaja mode atau platform kita, iaitu dalam talian dan luar talian. Masing-masing ada kebaikan dan ada kelemahan. Okey, kita tengok sekejap. Okey, kita tengok untuk kelebihan dalam talian. Untuk kelebihan luar talian, kita ada dua-dua kita ada. Kelebihan dalam talian, okey, memberi maklumat terkini kepada pengguna kerana dihubungkan kepada pelayan mendapatkan data masa nyata. Maksudnya bila kamu online, apa-apa sahaja yang kamu Google, yang kamu search, yang kamu cari di laman sesawang mesti akan dapat. Itulah kita kata sebagai data masa nyata. Kelebihan yang kedua, memudahkan pengguna mengakses persembahan multimedia di mana-mana sahaja. Kenapa di mana-mana sahaja? Sebab sekarang ni Hanif, saya sangat-sangat yakin kesemua penduduk Malaysia ni kebanyakannya memang ada telefon. Okey? Jadi itu memudahkan mereka mencapai apa-apa maklumat sebab semua sekarang dah ada capaian internet. Okey, untuk luar talian ni kita persembahkan tanpa capaian internet. Kalau dalam talian tadi dengan capaian internet. Kalau tak ada capaian internet, kamu takkan dapat lihat. Contoh, kamu nak lihat video di dalam laman-laman sesawang. So, kamu murid-murid semua kena download, kena ada internet. Kalau tak ada internet, kamu tak dapat tengok. Itu maksud dia. Berbanding dengan luar talian, contoh kamu dah buat persembahan PowerPoint. Saya bagi paling ringkas, murid-murid. Cikgu bagi paling ringkas, iaitu PowerPoint. PowerPoint, bila kamu dah siap, itu salah satu persembahan multimedia ya, Nef? Ya, cikgu. Bila kamu dah siap, kamu tak perlu ada lagi orang kata internet untuk mengakses apa yang kamu dah laksanakan. Kamu hanya perlu ada bahan yang kamu dah laksanakan, produk yang kamu dah laksanakan dan kamu boleh tengok semula. Dan untuk pengetahuan Hanif juga, melalui PowerPoint juga kita boleh hasilkan video. Itu sekarang zaman dah orang kata dah begitu maju dengan teknologi benda sekarang. yang simple pun kita dah boleh laksanakan orang kata produk. Okey. Next, kita tengok kelemahan dia. Okey, untuk dalam talian perlukan sambungan internet yang baik dan stabil. Kalau internet kamu tak stabil, okey, dia akan mempengaruhi kelancaran persembahan multimedia kamu. Okey, yang luar talian pula, maklumat yang dipaparkan mungkin tidak menggambarkan data yang terkini. Kita mungkin ada data yang secara offline, data kita mungkin tahun lepas. So, bukan data yang terkini. Yang kedua pula, kadang-kala kita punya platform luar talian ni hanya boleh digunakan dengan peranti asal. Contoh, kita dulu ada DVD kan, orang kata kaset punya DVD kaset tu kan. Macam disket je. Ya, disket tu. Benda tu kalau tak ada pembaca dia, peranti untuk membaca, kita dah tak boleh guna. Itu kelemahan dia. Okey? Alright. Kita pergi tengok yang penting. Ya, murid-murid semua yang penting dalam pembangunan produk multimedia, apa-apa pun kalau kita nak buat, kita mesti akan tengok kos. Sebab apa kita kena tengok kos? Saya nak tanya Firzana. Firzana, kenapa bila kita buat sesuatu produk, kita kena tengok kos? Sebab apa? Sebab nak untung. Okey, betul Sofia. Sofia dah cakap dah. Dia lupa nak buka mic. Nampak sebab raut mulut dia cakap. Raut mulut dia. Sebab kita nak untung. Setiap orang yang berniaga mesti nak untung. Sebab itulah kita kena buat anggaran kos. Dan untuk multimedia kita dividekan, kita bahagikan jenis kos kita kepada 3, iaitu kos buruh, kos peralatan dan kos overhead. Kita ada 3 sahaja kos. Kos buruh, kos peralatan dan kos overhead. Okey, apa itu kos buruh? Kos buruh ni ialah pembayaran kepada pekerja kita. Pasukan produksi. Pasukan produksi ni boleh terdiri daripada kita punya pereka grafik, pereka audio, pereka animasi. Itu semua pasukan produksi.
dan pembayarannya adalah mengikut bilangan hari bekerja. Contoh, saya pergi ke grafik, saya bekerja hanya 5 hari. Jadi, saya punya bos akan bayar pada saya hanya untuk 5 hari. Okey? Okey, pembayaran berdasarkan pengalaman dan kemahiran ahli pasukan produksi. Okey. Ini kita ada kita ada orang kata formula. Kos buruh sama dengan bilangan hari bekerja darab dengan kos harian. Okey? Contoh, saya bekerja 5 hari. Satu hari bos saya bagi RM80. Jadi 80 kali dengan 5 dapat 400. Okey? Itu ialah kos buruh. Okey, yang kedua, kos peralatan. Kos peralatan ini ialah pembayaran terhadap pembelian atau penyewaan peralatan atau perisian. Okey, kita produksi multimedia, kita produk multimedia, kita ada perisian yang kita guna. Contoh perisian yang kita guna berbayar, ada dekat pasaran, beribu-ribu yang kita perlu bayar. Itulah kos-kos dia semua. Pembayaran berdasarkan kadar sewa, bilangan unit dan bilangan hari disewa. Okey, kadar sewa ni mungkin satu hari RM80. Bilangan unit ni kita nak pinjam berapa? Kamera kita nak pinjam 2 ke? Kita nak pinjam 1 ke? Kita nak sewa berapa? Berapa unit? Bilangan hari ni berapa hari kita nak pinjam, nak sewa? 20 hari ke? 30 hari ke? 40 hari ke? Bergantung kepada kos kita. Seterusnya contoh dia ialah mesin photostat. Mesin pencetak yang kita sewa lah ataupun yang kita beli. Kamera video dan kamera digital. Okey, ini ialah kos peralatan. Okey, yang ketiga ialah kos overhead. Okey, kos overhead ialah mudah sahaja selain daripada kos buruh dan kos peralatan, itu semua kita panggil kos overhead. Contoh kos overhead, utility. Okey, utility ni ialah bil api, bil elektrik, bil air, bil astro, itu semua kita kata utility. Okey, sewa premis. Kita ada sewa office, pejabat. Kita sewa premis berapa? Sebulan, 2,000, 3,000, bergantung kepada premis kita. Okey, kos penginapan, mungkin kita ada bermalam. Okey, kos pengangkutan, mungkin kita ada sewa bas untuk pergi ke satu-satu tempat. Seterusnya, kos perubatan dan sebagainya. Itu semua kita kata sebagai kos overhead. Mudah sahaja murid-murid semua. Kos overhead ialah kos selain daripada kos buruh dan kos peralatan. Kos buruh tadi, bayaran kita kepada staf-staf kita. Yang kedua, kos peralatan, kos yang kita beli barang ataupun perisian ataupun yang kita sewa. Dan kos overhead ialah selain daripada kos buruh dan juga kos peralatan. Okey? Alright. Okey, sebelum kita masuk kepada kita punya soalan, saya nak tanya dengan Abang Hanif. Ya, saya cikgu. Okey. Hanif, cuba bacakan semula dengan saya jenis-jenis kos. Jenis-jenis kos. Yang saya ingat ada 3 jenis kos, cikgu. Kos buruh, kos peralatan dan kos overhead. Pandai Hanif. Kos buruh ialah kos yang untuk kita membayar staf kita seperti yang cikgu katakan. Betul. Kos peralatan iaitu untuk pembelian atau penyewaan alatan ataupun perisian. Ya, betul. Kos overhead ialah segala kos yang tidak termasuk dalam kos buruh dan kos peralatan. Pandai Hanif. 10 per 10 ke cikgu? 10 per 10. Alhamdulillah. Pandai Hanif. Okey, alhamdulillah. Okey. Okey, so pelajar kita akan pergi ke soalan. Okey. Cikgu suka nak ingatkan, yang ini kadang-kadang ada murid yang terlupa, iaitu kalkulator. Sebelum kamu masuk peperiksaan, dewan peperiksaan, pastikan kamu bawa kalkulator. Ada juga murid kita yang mereka ingat produksi multimedia ni tak ada calculation, tak ada pengiraan, tapi ada. Okey, jadi pelajar, kamu kena pastikan kalkulator matematik kamu tu kamu simpan juga untuk produksi multimedia. Okey, dan kita tengok sekejap kita punya soalan yang berada di rumah. Dah ada? Dah ada kalkulator? Dah ada? Sudah sedia dah. Fizana jangan ngantuk sangat, Fizana. Bangun, duduk tegak. Okey. Kita tengok, yang berikut merupakan jadual kerja bagi menghasilkan aplikasi mudah alih perisian penyuntingan video tingkatan 4. Okay, ini ialah jadual dia, proses kerja dia, pengurus projek 5 hari, pereka bentuk
3 hari dia bekerja. Juru animasi pakar kandungan. Ini ialah kita punya pasukan kita. Okay, yang ini ialah proses kerja dia. Jadi, okay, kalau kamu tengok kat sini, yang paling banyak hari bekerja adalah pengurus projek. Pengurus projek ni sebenarnya kalau boleh hari-hari dia nak ada dengan tim. Supaya dia tahu perjalanan, orang kata perjalanan tim dia bekerja. Okay? Alright, kita tengok soalan dia. Berdasarkan jadual tersebut, lengkapkan jadual anggaran kos di bawah. Dia nak kos buruh. Tadi kita punya formula kos buruh ialah jumlah hari bekerja kali dengan kos yang dibayar. Okey, kalau kamu tengok dekat sini. Okey, dia dah bagi jumlah dah murid-murid semua. Dia kosongkan dekat sini. Mana satu yang kamu nak cari? Mana step pertama yang kamu nak cari? Kamu kena cari dulu ni, pakar isikan kandungan. Macam mana cara nak cari? Matematik yang sangat mudah. Okey, kamu ambil kalkulator. Okey, kamu ambil kalkulator. Okey, kamu tulis 6380 tolak dengan 2600. Okey, tolak dengan berapa? Tolak dengan 1680 tolak dengan 1600. Kamu akan dapat berapa? RM500. Okey. Pelajar, saya suka nak ingatkan bila kamu dah dapat, jangan tulis guna pen dahulu. Mana-mana jawapan kamu, tulis guna pensel dahulu. Okey, bila dah dapat macam ni, apa yang perlu kamu buat? Kamu jangan overconfident. Tambahkan semula. Okey, 2600 betul tak kalau tambah dengan 1680, 1600 tambah 500 dapat tak 6380? Ya, bila kamu dah tambah semua, kamu dapat 6380, betul. Jadi kamu dah dapat 1 markah dekat sini pelajar. Okey. So, macam mana pula kita nak dapatkan yang ini? Okey, bila dah selesai ini, kamu selesaikan ini. Yang ini, part yang tu pula. Okey. Macam mana 26 hari kita nak dapatkan 2600? 2600 kena bahagikan dengan 26. Kamu akan dapat 100. Ini murid-murid semua, kita dah ada kalkulator. Sangat mudah. Kamu boleh gunakan apa yang ada dengan kalkulator ni, cuma tekan-tekan saja. Kamu dah dapat jawapan. Okey? Okey, inilah matematik mudah pelajar murid-murid semua. Okey, kalau untuk reka bentuk pun kita nak cari bilangan hari, benda yang sama. Kita kena bahagikan 1680 bahagi dengan 70, kamu akan dapat 24. Sama juga dengan yang ini untuk kadar upah bagi juru animasi. 1600 bahagikan dengan 80, kamu akan dapat 80. Okey? Senang tak, Hanif? Mudah cikgu? Mudah sangat. Ini ialah matematik yang sangat-sangat asas. Cuma cikgu nak ingatkan, kita kadang-kadang ada kesalahan umum yang murid lakukan. Murid kadang-kadang mereka tak buat pengiraan 2 kali. So dekat situ mereka dah hilang markah. Sayang sebenarnya Hanif. Okey. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey. Tadi kita dah kira kos buruh, kita kena kira kos peralatan pula. Pun benda yang sama, kita gunakan matematik mudah sahaja. Okey, kamu kira-kira yang ini. Kamu tambah semua, kamu dapat 4100. Okey, yang seterusnya. Kamu nak kira ni, bahagikanlah 400 bahagi dengan 80. Okey, kamu akan dapat dengan 5. Sama juga dengan kadar upah. Okey, yang ini dia nak 10. 3200 bahagi 10. Lepas tu kena bahagikan dengan 2. Kamu akan dapat 160. Murid-murid semua, ini semua adalah matematik yang sangat mudah. Okey, utility. Murid-murid, mudah sangat murid-murid. Dia kata jumlah kos overhead 550. Dia dah bagi utility 200. Senang saja cara dia. 550 tolak dengan berapa, Sofia? 550 tolak dengan? Tolak dengan 200. 200. Kamu akan dapat 350. 150. Betul. Okey. Okey, kalau dia kata kira jumlah kos keseluruhan projek tersebut. Jumlah keseluruhan kos adalah kos buruh tambah kos peralatan tambah kos overhead. Kita akan dapat RM11,030. So pelajar, soalan macam ni kamu dah boleh dapat 10/10 markah. Okey? Okey.
murid semua, kita terus kepada kertas cadangan. Kertas cadangan ni ialah dia mengandungi maklumat keseluruhan produk yang akan kita bangunkan. Okey, contoh Abang Hanif ni ialah saya punya bos. Dia tak faham apa yang saya nak buat. Kertas cadangan ni lah yang akan mewakili suara saya kepada Abang Hanif. Dekat situlah saya akan letakkan sasaran. Dekat situlah yang saya akan letakkan anggaran kos supaya dia faham perjalanan saya punya projek. Okey, apa maklumat yang kena ada dalam kertas cadangan? Okey, kena ada tajuk, kena ada penyataan masalah, objektif, skop kerja, sasaran pengguna, jenis produk, mood persembahan produk, jadual masa, senarai tugas ahli pasukan, anggaran kos dan kesimpulan. Itu semua kamu kena ada supaya Abang Hanif ni, contoh bos saya ni, dia faham apa yang saya nak bangunkan. Dalam tu kita dah detailskan. Okay. Murid-murid semua kena ingatlah ni. Ini maklumat-maklumat ni kalau boleh ingat. Sebab nanti kita ada dalam soalan peperiksaan, dia boleh tanya kita. Contoh dia tanya kita, nanti kita ada soalan Nanti kita boleh tengok soalan sama. Baiklah cikgu. Ya, murid-murid di rumah juga dalam talian ingat ada 3 jenis kos di situ dan juga ada 11 maklumat yang perlu ada dalam kertas cadangan supaya kertas cadangan kita gitu jelas cikgu betul. Jelas dan boleh difahami. Sekarang kita akan berehat sebentar. Banyak lagi cikgu Aisyah akan kongsi dengan kita. Pastikan anda jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Sukses SPM 2022 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, sekarang anda sedang menonton Sukses SPM 2022 di Didik TV KPM. Kita sedang belajar mata pelajaran produksi multimedia dan topiknya ialah pembangunan produk multimedia. Bersama saya ialah Cikgu Aisyah. Cikgu, dalam segmen ini kita akan memberikan fokus kepada reka bentuk produk multimedia, cikgu ya. Betul Baik, Hanif. silakan cikgu. Terima kasih Hanif. Okey, murid-murid semua, kita akan teruskan. Tadi kita dah bincang tentang anggaran kos, kertas cadangan. Kita akan bincangkan bagaimana struktur reka bentuk persembahan kita. Okey, kita ada 4 jenis struktur reka bentuk persembahan. So nanti kita akan tengok satu per satu. Okey, struktur reka bentuk persembahan produk multimedia ini ialah untuk menentukan proses aliran navigasi. Aliran navigasi maksudnya aliran slide kita nak berubah daripada slide 1 kepada slide 2 ataupun kalau kita gunakan aplikasi kita daripada scene pertama kepada scene kedua ataupun babak pertama kepada babak kedua. Macam mana? Bagaimana? Kita yang tentukan. Okey. Seterusnya, struktur ini sangat penting untuk membimbing pengguna meneroka seluruh paparan skrin yang terdapat pada produk yang dibangunkan. Kalau tak ada struktur ni, pengguna akan tercari-cari, lepas ni nak klik mana, lepas ni nak ke mana. Dia akan jadi rasa macam tidak sistematik. Sebab itu kita ada fasa-fasa pembangunan tadi. Supaya apa yang kita hasilkan lebih sistematik. Okey. Ini yang saya nak terangkan. Kita ada 4 struktur reka bentuk persembahan produk multimedia. Kita ada linear, tidak linear, hierarki dan komposit. Okey, apa itu linear? Okey, linear ialah pengguna dapat melayari paparan skrin secara berurutan daripada satu skrin kepada satu skrin yang lain. Okey, skrin A kepada skrin B, kepada skrin C, kepada skrin D, kepada skrin E dan seterusnya. Skrin-skrin yang seterusnya. Contoh penggunaan linear adalah seperti dalam kartun animasi dan persembahan di pawagam. Okey, kalau kamu masuk pawagam, kamu tak ada lagi dia nak back kepada iklan semula. Dia akan terus berjalan. Itulah kita kata sebagai persembahan linear. Dia berurutan. Okey, yang kedua, struktur yang kedua adalah struktur tidak linear. Okey, kalau kamu tengok gambar rajah pun tadi berbeza daripada gambar rajah yang pertama. Linear berterusan. Kalau tidak linear, okey, pengguna bebas melayari paparan skrin melalui butang yang disediakan. Kita bebas, okey. Kita nak klik ini boleh, nak klik ni boleh, kita bebas. Kalau yang linear tadi, kita kena ikut urutan. Kita tak boleh bebas, okey. Pengguna tidak terikat dengan laluan yang telah ditentukan. Boleh pergi ke mana-mana. Contoh penggunaan tidak linear seperti dalam laman web dan perisian aplikasi. Okey. Seterusnya, struktur yang ketiga adalah hierarki. Okey. Pengguna melayari paparan skrin utama yang mempunyai navigasi ke paparan skrin lain. Okey, ini paparan pertama, utama. So, kamu ada paparan skrin yang pertama dan kedua. Daripada pertama ni, kamu nak pergi kepada yang pertama ni boleh. Yang kedua pun boleh. Terpulang kepada kamu. Okey.
Pengguna boleh melayari paparan skrin yang telah ditetapkan oleh setiap cabang. Kamu pun bebas ikut keperluan kamu. Yang ketiga, pada paparan skrin utama terdapat semua butang ke paparan lain. Manakala setiap paparan hanya terdapat butang back to home, home atau main menu. Macam ni kan? Okey. Untuk paparan yang ini mesti akan ada home. Mesti akan ada main menu. Main menu yang mana? Main menu yang ini nanti. Okey, kalau home dia boleh pergi kepada ini. Itu ya, murid-murid semua berbeza. Okey, seterusnya, struktur yang seterusnya adalah struktur komposit. Okey, komposit kamu boleh tengok dia gabungan daripada linear, tidak linear dan hierarki. Okey, nampak? Merupakan struktur gabungan linear, tidak linear dan hierarki. Struktur ini lebih fleksibel kepada pengguna kerana mereka bebas melayari paparan skrin yang dikehendaki dengan cepat dan mudah. Contoh penggunaan komposit seperti dalam laman web dan aplikasi pembelian dalam talian. Kita beli barang secara atas talian. Kamu bebas. Kamu nak pilih baju A ke baju B ke, kamu nak cari filter pun boleh. Harga daripada RM200 hingga RM300 pun boleh, terpulang kepada kamu. Selalunya mereka akan menggunakan struktur persembahan komposit. Okey? Alright. Jadi kita ada soalan. Okey, cikgu nak uji minda murid cikgu. Hasnawi, boleh tak Hasnawi senaraikan 4 jenis struktur reka bentuk persembahan produk multimedia? Linear, tidak linear, hierarki dan komposit. Okey, betul. Okey, dapat 4/4. Okey, murid-murid semua. Seperti yang cikgu ingin sangat cikgu perjelaskan dan tekankan lagi sekali, bila kamu menjawab, kamu kena ikut sahaja jawapan dalam buku teks. Okey, kamu ikut nak selamat. Kita nak selamat. Okey. Kamu kena guna ayat penuh lah. Linear, tidak linear. Ada yang sebut bukan linear. Kita tak nak terima lah. Kita nak tidak linear. Hierarki dan komposit. Sangat mudah. Okey? Okey, soalan yang kelima. Padankan jenis struktur reka bentuk dengan ciri-ciri yang betul dengan menulis A, B, C dan D dalam ruang jawapan yang disediakan. Okey, kita nak try Sofia. Boleh tolong jawab? D. Okey. D, A. Okey. B, C. B, C. Okey, betul semua Okey. Murid-murid semua, cikgu suka nak ingatkan dalam soalan A, B, C dan D. Jadi, kamu tolong jangan tulis yang D ni komposit. Okey, komposit. Kalau kamu buat macam ni, kamu derhaka dan kamu memang tak masuk syurga. Kamu tak dapat markah. Itu sahaja jawapan dia. Sayang murid-murid semua. Bagi kamu 3 markah, ini patutnya 4 markah. Bagi kamu 4 markah ni sedikit. Tetapi tanpa 4 markah, kalau markah kamu 66, dengan 4 markah lah kamu akan boleh dapat A tolak. Okey, murid-murid semua, kamu kena clear dengan markah. Cara pengiraan pemarkahan. Okey. So, kita tengok sekejap. Okey, gabungan linear tidak linear ialah komposit. Melayari paparan skrin secara berurutan. Berurutan ni ialah untuk linear. Okey, pengguna bebas melayari paparan skrin melalui butang yang disediakan, tidak linear. Okey, hierarki pula ialah bebas melayari paparan skrin oleh setiap cabang. Itu ialah hierarki. Okey. Baik, cikgu, saya rasa itu sangat menarik dan murid-murid di rumah juga kena ingat ada 4 struktur reka bentuk persembahan produk multimedia. Mesti ingat ni sambil kita akan berehat sebentar kejap cikgu dan sambil kita berehat tu ingat balik definisi struktur tersebut dan bagaimana aplikasinya dalam kehidupan yang cikgu katakan tadi. Kita akan berehat sebentar, pastikan anda jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Sukses SPM 2022 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Ya, kembali bersama kami di Sukses SPM 2022 di Didik TV KPM. Hari ini kita sedang belajar mata pelajaran yang begitu menarik, begitu kreatif, iaitu produksi multimedia, dan tajuknya ialah pembangunan produk multimedia. Dan bersama saya ialah Cikgu Aisyah. Cikgu Aisyah banyak telah ajar tadi, dan sekarang saya pasti Cikgu Aisyah ingin menguji murid-murid di rumah, murid-murid dalam talian tahap kefahaman Cikgu, ya. Betul Baik, Tuan. silakan, Okey, Cikgu. Terima kasih Hanif. Okey. So, saya nak berikan contoh soalan yang akan ditanya di dalam peperiksaan SPM untuk bahagian B. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey, Rajah menunjukkan satu produk multimedia yang telah dihasilkan. Okey. Berdasarkan Rajah, kenal pasti jenis produk multimedia yang dihasilkan. Okey, sebelum tu saya nak tanya, jenis produk multimedia tadi ada berapa? Ada 4. Okey, Hasnawi, apa dia? Linear. Salah. Kios maklumat. Lagi, Sofia? Masing-masing tak ingat. CD atau DVD? Berasaskan web. Okey, yang last sekali. Last sekali. Saya tahu, Cikgu. Jawab, Hanif? Harap saya betul. Aplikasi mudah alih, Cikgu. Ya, aplikasi mudah alih. Okey. Itu yang saya cakap tadi, murid-murid dia keliru. Jadi kena hafal lagi murid-murid semua. Okey. So, jenis produk multimedia, saya ingatkan lagi sekali, kita ada 4. Tolong ingatkan ya murid-murid semua. Okey. So, yang ini ialah apa? Firzana. Ini ialah CD dan DVD. Okey, kita terima pakai CD dan DVD, Cakera Video Interaktif Digital. Okey, kalau murid jawab CD dan DVD pun kita bagi markah juga. Okey, dapat 1 markah. Okey. CD, tadi mereka kata CD dan DVD. Okey, nyatakan mood persembahan yang digunakan, Hasnawi. Luar talian. Luar talian, betul. Mood persembahan tadi ada berapa, Firzana? Mood persembahan ada 2. Okey, apa dia? Dalam dan luar talian. Ya, dalam talian dan luar talian. Jadi CD ni dia terlibat untuk luar talian. Okey, nyatakan 4 fasa pembangunan produk multimedia. Okey, apa dia, Sofia? 4 fasa tersebut. Analisis keperluan, reka bentuk, pengujian dan penilaian, implementasi. Saya nak ikut. Saya kan dah beritahu kita ada formula ARIPP. A, analisis keperluan, Okey. reka R, bentuk, betul. I, implementasi, betul. pengujian dan penilaian. Okey. Dan lagi satu, kita ada pembungkusan dan pengedaran. Okey, Hanif, apa cikgu. yang akan berlaku seandainya murid saya letak dekat sini pengedaran dan pembungkusan dan pengedaran? Kita kira juga markah. Kita tak tik lah. Tik juga. Ini tik. Okey, dia tulis yang kat situ ni, kita pun tik. Dia jawab 5 kan? Tapi markah 4. Kita hanya bagi 4/4. Kita tak akan bagi 5/4. Kita akan tanda mana yang betul. Okey? Alright. Okey, kamu dah jawab tadi. Kamu dah jawab dah 4 fasa tadi kan? Kamu ada 4. Okey. Untuk soalan yang C2 ni, kehendak soalan ialah murid-murid kena terangkan mana-mana 2 fasa. 2 fasa yang ni. Mungkin murid nak pilih analisis keperluan. Mungkin murid nak pilih reka bentuk. Mungkin murid nak beli implementasi ataupun pengujian ataupun pengedaran. Terpulang kepada murid-murid. Dan kamu pilih 2 sahaja, terangkan di bahagian ini. Okey, untuk soalan ini 4 markah. Jadi satu bahagian dia pecah jadi 2 markah. Satu bahagian lagi dia dapat 2 markah. Okey, so dia nak 2 fasa kan? Kamu pilihlah. Saya pilih 2 fasa ialah analisis keperluan. Okey, pada analisis keperluan, apa yang kita perlu buat? Kamu terangkan. Yang kedua, saya pilih pengujian dan penilaian. Okey, saya nak beritahu contohlah. Dekat sini kamu tak jawab pun pengedaran dan pembungkusan dan pengedaran. Kamu tak jawab.
Tapi kamu terangkan pula dekat sini. Kita tak bagi markah. Kamu kena terangkan apa yang kamu dah jawab DC. Sebab itu saya kata kena bawa highlighter dan tolong highlightkan mana yang penting. Okey? Murid-murid semua faham Okey, next. Soalan yang kedua. Anda ditugaskan untuk membangunkan perisian sains tingkatan 4 secara interaktif. Kos untuk membangunkan perisian itu tidak melebihi RM40,000 untuk jangka masa 30 hari. Ingat, jangan lebih daripada hari yang ditetapkan dan jangan lebih daripada kos yang diberikan. Okey, nyatakan 3 maklumat yang perlu ada dalam kertas cadangan. Tadi kita belajar kita ada berapa maklumat? 11. Betul. Kita ada 11 maklumat. Kita ada 11 maklumat. Tapi yang dia minta hanya 3 sahaja pelajar. Takkanlah kamu tak boleh ingat. Okey. Seterusnya soalan B. Hitung anggaran kos bagi kos buruh dan kos peralatan. Okey, kita tengok ruang jawapan dia. Okey, 3 maklumat kertas cadangan. Okey, Hasnawi bagi cikgu 1 maklumat kertas cadangan. Tujuan. Objektif. Okey. Objektif, latar belakang. Okey, lagi. Latar belakang. Okey, tak apa. Kita minta Fizana pula jawab. Terima kasih Hasnawi. Fizana? Tajuk, Tajuk. Okey. pernyataan Lagi? masalah, Okey. Okey, kita minta Objektif. Sofia pula jawab. Sofia, bagi cikgu 1. Pernyataan masalah. Pernyataan masalah. Okey. Macam yang cikgu cakap tadi, kita ada banyak kan? So, kalau kamu tulis lebih pun tak apa. Kalau kamu tulis 3 pun tak apa. Tapi markah tetap 3. Okey? Alright. Seterusnya, kita tengok anggaran kos. Okey, murid-murid semua yang ini seperti yang cikgu beritahu, anggaran kos senang saja. Kalau kos buruh ialah kadar upah darab dengan jumlah hari bekerja. Macam mana nak dapatkan kos ni? Okey, jawapannya 250 kali dengan 30. Kita dapatlah 7,500. 1,000 darab dengan 19 hari bekerja. Kita dapatlah 1,900. Minta maaf 100 Okey. Pakar grafik RM90. Dia bekerja 15 hari. Kita dapatlah 1,350. Pakar audio. Kita dapat bagi dia gaji berapa? 1,800. Pengatur cara, kita bagi dia gaji 3,000. Okey, macam cikgu beritahu, dia dah bagi kamu ni jumlah besar. Apa yang perlu kamu buat ialah tambahkan ini semua. Dapat tak 15,550? Kalau tak dapat, maksudnya kamu ada salah pengiraan di bahagian ini. Okey, kamu kena take note. Okey, seterusnya ialah peralatan. Okey. Kos peralatan, okey, sewa komputer, dia bagi 15,000. Kamera video, kamu boleh cari dulu harga kamera video dekat sini. Okey, 1,000 kali dengan 3, kita dapat 3,000. Sewa komputer, mungkin kita nak sewa 5 hari, kita nak sewa 3 hari, terpulang kepada kamu. Kamu nak sewa berapa hari? Contoh, tadi dalam soalan 30 hari kan, kamu nak pinjam 30 hari. Buatlah 15,000 bagi 30, tapi ni cikgu nak pinjam 6 hari je. So, 15,000 bahagi dengan 6 dapatlah 2,500. Okey? Alright. So, murid-murid semua, untuk pengiraan, ada apa-apa masalah? Firzana, Hasnawi, Sofia? Okey. Ya ada. Tak ada. Okay, cikgu cuma nak ingatkan ini untuk umum. Okey? Banyakkan latihan berfokus untuk bahagian-bahagian yang lemah. Contoh, kamu rasa kamu lemah bab pengiraan. So, kamu kena banyakkanlah latihan. Untuk pengiraan, cikgu ingatkan lagi sekali, jangan kira sekali terus, kamu terus bagi jawapan. Jangan. Kamu kena buat 2 ataupun 3 kali pengiraan. Sebab ini ialah pengiraan yang mudah murid-murid semua. Rugi sangat kalau kamu hilang markah untuk part-part pengiraan. Bagi cikgu, kalau keluar soalan pengiraan di dalam SPM, itu adalah satu bonus untuk kamu mendapat markah yang penuh. Okey. Seterusnya, kamu kena buat nota poket untuk tajuk-tajuk yang kamu rasa sukar. Okey. Pastikan alat tulis lengkap. Jangan lupa bawa kalkulator semasa peperiksaan. Jawab semua soalan. Tolong peka dengan markah. Okey.
and peka dengan waktu yang dicadangkan untuk setiap bahagian. Betul tu cikgu, dan saya rasa ada yang keenam cikgu, jangan derhaka Jangan kepada derhaka? soalan kan. Saya akan ingat Betul. apa yang Cikgu Aisyah ajar kita hari ini. Cikgu, boleh kita dapatkan rumusan untuk pembelajaran kita hari ini untuk topik pembangunan produk multimedia? Okey, terima kasih Hanif. Okey, untuk tajuk pembangunan produk multimedia kita ni panjang. Ini kita belajar hanya sebahagian murid-murid. Yang penting untuk ini ialah kamu kena ingat 5 fasa pembangunan produk multimedia. Okey. Seterusnya kamu kena ingat tentang jenis-jenis kos. Kamu kena ingat tentang 4 jenis produk multimedia. Okey. Seterusnya kamu kena faham kita ada pengiraan-pengiraan yang mudah, yang asas. Matematik asas saja. Jadi kamu tolong buat pengiraan secara berulang kali. Kalau dia dah bagi jumlah, okey, kamu buat lagi sekali. Betul tak jumlah A tambah B tambah C tambah D ni dapat tak total jumlah yang dia nak? Jumlah yang dia beri. Seterusnya, kamu kena peka dengan kehendak soalan. Jangan derhaka dengan kehendak soalan. Saya rasa itu sahajalah. Baiklah, terima kasih kepada Cikgu Aisyah atas peringatan tersebut dan juga segala ilmu yang telah dikongsikan hari ini. Saya pun sebenarnya dapat ingat, alhamdulillah, semua yang Cikgu ajar tadi seperti ARIP, ARIPP dan juga fasa-fasa tersebut ya. Terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Aisyah atas segala pengajaran tersebut. Kepada ketiga-tiga murid kita juga dalam talian iaitu Hasnawi, Sofia dan juga Firizana. Saya rasa anda semua cemerlang. Terima kasih kepada Cikgu Saiful kerana telah membantu kita dalam seorang jurubahasa kita dalam rancangan ini. Kepada murid-murid di rumah juga, terima kasih kerana bersama kami hari ini. Saya harap semuanya dapat menimba ilmu dengan lebih dalam dan insya-Allah menjadi calon SPM yang cemerlang, terbilang dan gemilang. Nama saya Hanif Sean. Insya-Allah kita akan jumpa lagi di Sukses SPM 2022 di Didik TV KPM. Bye semua.